Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini perkembangan terkini berkait dengan kes dakwaan timbalan Ketua Menteri Sabah, yaitu Jeffrey Kitingan menerima rasuah berjumlah 1,78 juta. Benarkah itu berlaku? Ini pendedahan dan juga pengakuan terkini Jeffrey Kitingan. Jeffrey Kitingan mengesahkan beliau telah disoal siasat oleh SPRM. Kita ingin memberikan kredit tahniah syabas kepada pihak SPRM kerana ketangkasan melaksanakan tanggungjawab untuk membuat siasatan kepada perkara ini. Dan ini seharusnya menjadi kepuasan kepada semua orang kerana SPRM bertindak tanpa mengira bulu. Timbalan Ketua Menteri Sabah Jeffrey Kitingan menegaskan beliau mengesahkan dia hadir di pejabat SPRM di Kota Kinabalu untuk memberi keterangan berhubung dakwaan menerima 1,78 juta yang dikaitkan dengan skandal perlombongan negeri itu. Kata Jeffrey, dia berada di pejabat mereka sekarang. Saya berada di pejabat mereka sekarang, kata Presiden Parti PSTA itu kepada Malaysia Kini ketika dihubungi. Kenyataan sebelum ini menunjukkan Kitingan dipanggil untuk disoal siasat tengah hari tadi. Bagaimanapun dia dipercayai telah dipanggil oleh SPRM sekitar jam 5.30 petang. Kitingan tiba di pejabat SPRM bersama setiausaha politiknya Anwar Ghani yang menunggu di luar bangunan. Semalam ahli perniagaan Albert T mengeluarkan rakaman video perbualannya dengan Kitingan yang didakwanya menerima bayaran terbesar dalam skandal perlombongan Sabah. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar kami benci rasuah. Tapi sebelum itu izinkan dulu saya berkongsi kepada anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life, berita baik untuk anda semua yang ada masalah kesehatan. Produk ini dinamakan Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak lagi seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada semua penyakit. Bahkan imun badan kita yang tidak seimbang akan menyerang makan diri kita sendiri. Tapi terapi imun Transfer Factor for Life ini mendidik, mengajar, menguatkan imun badan kita dan menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan itulah yang bertindak menghapuskan semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, maka kita sembuh daripada semua penyakit kerana imun badan kita yang menghapuskan semua akar penyakit yang bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal, diperakui dokter-dokter di seluruh dunia dan juga penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran abad ini. Kalau engkau sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan anda, mungkin ini jawaban yang Tuhan hantar untuk anda semua. Saudara, dalam video itu, T berkata jumlah wang yang dikatakan diberikan kepada ahli parlimen Keningau itu ialah 1,78 juta ringgit, lebih tinggi daripada angka 1,6 juta yang disebut dalam klip video itu. Pertemuan itu didakwa berlaku di sebuah restoran makanan laut di Kuala Lumpur pada 13 Oktober 2024 dan berkisar mengenai pembatalan lesen cari gali mineral. Awal hari ini, Kitingan menafikan tuduhan itu sambil menambah dia tidak benar-benar ingat mengadakan perbualan dengan T mengenai sejumlah wang seperti yang digambarkan dalam video itu. Kitingan berkata perbualan itu nampaknya mengenai derma politik tahun lalu sebelum pilihan raya dan mendakwa ia tiada kaitan dengan skandal perlombongan yang membabitkan adun Sabah. Susulan penafian itu, T mengemukakan surat sokongan yang didakwa daripada Kitingan untuk permohonan lesen melombong pasir di Pulau Balambangan. Dalam surat yang bertarikh 25 April 2022 yang ditujukan kepada Ketua Menteri Sabah Haji Jinor,
Kittingan didakwa telah menyatakan sokongan kepada permohonan lesen melumbung pasir di Pulau Belambangan di Sabah yang merupakan usaha sama dengan Yayasan Sabah. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Inilah masalah terbesar yang dihadapi oleh Muhyiddin Yassin sebenarnya. Cadangan umur Perdana Menteri bawah 70 tahun sebenarnya adalah cara untuk PAS menolak Muhyiddin, kata EMK. Cita-cita Muhyiddin untuk menjadi Perdana Menteri kali kedua mungkin akan berkubur selamanya dan tidak akan tercapai. Ini apabila PAS dengan terang-terangan menyatakan bahwa mereka mencadangkan supaya PAS memimpin Perikatan Nasional dan sudah tiba waktunya PAS mentadbir negara ini. Tapi ramai orang kata itu hanya mimpi di siang hari. Tiada yang akan percaya dengan PAS, kata netizen. Cadangan PAS supaya Perdana Menteri mesti berusia bawah 70 tahun adalah isyarat politik halus menolak pencalonan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin, kata PKR Pemuda. Ketuanya Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, walaupun PAS tidak menyebut sebarang nama secara langsung, namun kenyataan tersebut jelas menyentuh faktor usia bekas Perdana Menteri itu yang kini sudah mencecah 70 tahun. Cadangan ini datang di tengah-tengah polemik menentukan calon Perdana Menteri Perikatan Nasional PN. Jadi saya nampak ia lebih bersifat tidak bersetuju dengan Muhyiddin, katanya. Bahasa mudahnya mereka tidak mahu Muhyiddin, cuma tidak sebut secara terang. Sebaliknya guna alasan umur, katanya lagi. Pada muktamar tahunan PAS Pusat kali ke-71 yang diadakan di Alaussata Kedah baru-baru ini, Presiden parti itu Abdul Hadi Awang berkata pemimpin berumur atas 70 tahun tidak sepatutnya menjadi Perdana Menteri. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Tapi sebelum itu, izinkan dulu saya berkongsi dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak lagi bertindak dengan kuat dan bijaksana, serta tidak seimbang, kita kena penyakit dan penyakit bertumbuh, berakar, bersarang di dalam tubuh badan kita. Tetapi terapi imun ini mengajar, mendidik, dan menguatkan imun badan kita serta seimbang. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana, dan seimbang, imun badan kita lah yang akan menghapuskan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telepon yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal, dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Kalau Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk sembuh daripada penyakit Anda, mungkin ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Saudara-saudara sekalian, Hadi juga menyatakan kesediaan PAS untuk mengambil alih kepimpinan negara. Bagaimanapun, Hadi kemudian menegaskan kenyataannya merujuk kepada dirinya sendiri, bukan pihak lain. Sebelum ini, pada Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu awal bulan ini, parti itu sebulat suara menamakan Muhyiddin sebagai calon Perdana Menteri yang ke-11. Muhyiddin yang kini berusia 78 tahun sebelum ini pernah dilaporkan menghidap kanser pankreas. Bekas Perdana Menteri itu dilapor pulih sepenuhnya daripada penyakit itu, namun ada kabar angin mengatakan ahli Parlimen Pagoh itu menghadapi masalah kesihatan sejak itu. Mengulas lanjut, Muhammad Kamil menjelaskan syarat utama seorang pemimpin bukan semata-mata usia. Sebaliknya, menurut Setiausaha Politik Menteri Keuangan itu adalah kemampuan untuk bekerja, kecerdasan, kesehatan tubuh badan, dan kefahaman terhadap kehendak rakyat. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.